Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azimudin bin Kabarul Nizam dan saya akan membentang satu tajuk topik 11 mengenai krisis komunikasi, di mana terdapat 11 soalan daripada rakan sekelas saya, rakan seperjuangan, dan saya akan menjawab dalam pembentangan ini. Kita mulakan dengan soalan pertama daripada Rizwan Sharif. Soalannya berbunyi, pandemik COVID-19 benar-benar memberi kesan yang mendalam bagi sesebuah syarikat kerana perlu berdepan dengan norma baru dari banyak aspek, terutamanya dalam komunikasi organisasi. Jelaskan isu dan krisis komunikasi yang berlaku dalam organisasi ketika pandemik ini dan terangkan solusi yang kukuh bagi menyelesaikan masalah tersebut. Jawapan saya untuk soalan ini ialah krisis komunikasi yang sering berlaku dalam organisasi ketika pandemik adalah penyampaian sesuatu perkara terutamanya dalam mesyuarat. Umum kita tahu bahawa banyak syarikat mengamalkan budaya kerja dari rumah semenjak pandemik COVID-19, dan hal ini seterusnya menyebabkan komunikasi kurang efektif kerana di rumah pasti ada gangguan yang berlaku. Solusi yang kukuh bagi pendapat saya menyelesaikan masalah ini adalah dengan menyampaikan maklumat yang penting awal daripada waktu yang sepatutnya ataupun yang dirancang, dan seterusnya sentiasa berhubung antara satu sama lain secara profesional agar komunikasi dapat berjalan walaupun sekadar bekerja dari rumah. Seterusnya, soalan kedua daripada Nurul Rashidah. Krisis komunikasi ini kebanyakannya dilihat berdasarkan krisis yang berlaku antara sesebuah organisasi dengan pihak luar. Namun, bagaimana pula cara yang terbaik bagi menangani krisis komunikasi yang terjadi antara pekerja dengan pegawai atasan seperti pengurus syarikat itu sendiri sekiranya pekerja tidak bersetuju dengan sesuatu perkara yang ditetapkan oleh pengurus syarikat? Bagi menangani krisis komunikasi yang terjadi, pegawai atasan perlu memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan sesuatu perkara yang telah ditetapkan. Misalnya memberi maklumat awal mengenai sesuatu perkara. Selain itu, pegawai atasan juga perlu mendengar keluhan pekerja dengan teliti agar suasana harmoni dapat diwujudkan dalam organisasi. Akhir sekali, sentiasa melibatkan pekerja dalam proses pembuatan maklumat, pembuatan keputusan dengan mengambil kira pendapat dan cadangan mereka sebelum membuat sebarang keputusan. Soalan ketiga daripada Norizan. Antara cabaran awal komunikasi krisis ialah apabila terdapat pelbagai berita tidak sahih menular yang mana telah menimbulkan suasana panik. Jelaskan kesan penyampaian berita tidak sahih kepada syarikat. Kehilangan reputasi dan imej sesebuah syarikat. Ini kesan yang penyampaian berita tidak sahih kepada syarikat. Kehilangan reputasi dan imej sesebuah syarikat. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila sesuatu berita tidak sahih menular, sekaligus hal ini memberi kesan yang negatif terhadap syarikat. Jadi syarikat akan tercela dan kepercayaan pengguna terhadap syarikat akan meredup jika berita tersahih tidak ditangani dengan kadar segera. Itu kesannya. Sekian, terima kasih. Soalan keempat daripada Nur Sahira. Soalannya ialah, lazimnya isu-isu dalam sesebuah organisasi berpunca daripada masalah-masalah biasa yang berkisar pada penglibatan dan pelaksanaan. Punca setiap masalah adalah kurangnya kesedaran diri, sama ada pada pasukan kepimpinan atau dalam kalangan kaki tangan. Dalam kes yang paling teruk, kekurangan kesedaran diri ini hadir secara menyeluruh yang boleh mengakibatkan krisis berlaku. Sebagai contohnya, sekiranya isu
cabaran menjelma dalam sesebuah organisasi tersebut, maka suasana menjadi senyap dan sepi pun telah berlaku. Berdasarkan contoh tersebut, bincangkan langkah-langkah untuk mengendalikan dan menguruskan isu dan krisis dalam sesebuah organisasi tersebut. Jawapan saya adalah kebanyakan pemimpin pasti tahu bagaimana rasanya berada di dalam sebuah bilik yang penuh dengan kaki tangan tak kala mencari punca isu-isu utama. Sebaik sahaja ditanya pendapat mereka tentang permasalahan berkenaan, bilik mesyuarat akan tiba-tiba menjadi senyap. Tiada sesiapa yang ingin membuat apa-apa ataupun sebarang apa-apa untuk mengganggu keadaan. Ini mungkin bermakna mereka tiada keyakinan pada kepimpinan atau jika penyelesaian boleh dicapai tidak. Kadang-kadang hal ini meliputi kedua-duanya. Cara untuk mengatasinya adalah pemimpin harus membuka bicara terlebih dahulu. Inilah masanya untuk mengeluarkan kata-kata yang berani, dan hal ini juga merupakan tugas pemimpin untuk menyuarakan pendapat orang lain yang tidak berani bersuara. Hal ini dikatakan demikian kerana mungkin terdapat setengah daripada mereka kurang selesa untuk berbicara tentang kepayahan yang dialami dan mengapa perkara tersebut timbul. Tetapi inilah satu-satunya cara untuk mengemudi pasukan bagi mencapai jalan penyelesaian sebagai suatu masalah. Seterusnya, beralih kepada soalan kelima daripada Asma. Kepimpinan yang lemah selalunya wujud kerana kecenderungan untuk membolot segala pujian di atas kerja orang lain atau meletakkan kesalahan ke atas orang lain apabila sesuatu yang buruk berlaku. Kedua-dua kecenderungan ini boleh membawa kesan negatif yang besar kepada kaki tangan. Pemimpin yang mengambil pendekatan saya, diri saya dan aku hanya akan mencipta suasana tempat kerja yang memecah belahkan, toksik dan tidak terdiri daripada kaki tangan yang tersisih dan menyendiri. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk mengatasi permasalahan ini daripada terus berpanjangan? Jawapan saya adalah kesedaran dan juga kerjasama antara pekerja diperlukan bagi menyuarakan pandangan dan pendapat mereka perihal isu ini. Hal ini dikatakan demikian kerana selagi pekerja tidak bersuara, pemimpin yang bersikap begitu akan kekal begitu dan hanya mementingkan diri sendiri walaupun hasilnya adalah daripada kerjasama para pekerja dan bukan daripada hasilnya daripada pemimpin itu seorang diri. Soalan ke-6 daripada Safira. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat dua jenis cabaran yang terdapat dalam krisis komunikasi ini. Antaranya ialah cabaran luaran, iaitu salah satu contohnya ialah berlaku perubahan cita rasa pengguna yang pantas. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran yang berlaku ini, khususnya dalam perubahan cita rasa pengguna yang pantas? Pada pendapat saya, salah satu cara yang pantas untuk mengatasi cabaran ini adalah dengan mengkaji segmen pasaran dengan lebih mendalam. Hal ini dapat dilakukan dengan menjangkakan sesebuah segmen pasaran dengan mengetahui trend cita rasa pengguna pada masa lalu, pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Hal ini seterusnya dapat membuat syarikat beradaptasi dengan lebih pantas dan tidak ketinggalan dalam perubahan cita rasa pengguna dari semasa ke semasa. Soalan daripada Nolaili, iaitu soalan ke-7. Berlandaskan satu krisis organisasi yang anda tahu, gariskan persediaan menghadapi krisis tersebut dan perihalkan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pengurusan komunikasi korporat organisasi itu untuk berkomunikasi secara semasa krisis berlaku. Krisis konflik kepentingan yang melibatkan kabar angin mengenai syarikat. Langkah-langkah dalam menangani krisis ini adalah dengan mencari punca kewujudan kabar angin tersebut. Seterusnya, lakukan langkah proaktif dengan menyelidik dan menjadikan fakta supaya dapat membetulkan keadaan dan melawan kabar angin tersebut dengan fakta yang sahih mengenai sebuah kabar angin. Syarikat juga perlu mengeluarkan kenyataan yang mewakili syarikat dalam menafikan tuduhan melulu melalui kabar angin dengan menyatakan fakta-fakta yang telah syarikat dapat.
Seterusnya soalan yang ke-8 daripada Fatin Nabiha. Ketika fasa awal pandemik melanda negara, sebuah pemilik syarikat telah tular kerana menularkan kenyataan berbau negatif kepada golongan B40 dan M40. Walaupun pemilik syarikat ini telah meminta maaf, namun netizen masih menyerang dan mempersoalkan serta memfitnah pemilik syarikat berkenaan. Persoalannya, adakah tindakan yang dilakukan pemilik syarikat ini adalah relevan untuk menyaman kerana pada awalnya beliau yang memulakan isu ini dengan mengeluarkan kenyataan yang mengundang kemarahan halayak? Pendapat saya, tindakan pemilik syarikat adalah tidak wajar untuk menyaman. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun pemilik syarikat tersebut telah memohon maaf secara terbuka ataupun tertutup, namun kenyataan yang dikeluarkan yang berbau negatif tetap terngiang-ngiang dalam kalangan golongan B40 dan BM60. Hal ini dikatakan demikian kerana majoriti rakyat di negara kita merupakan golongan B40 dan M40. Dan kenyataan yang dikeluarkan pula pasti menggores hati pelbagai pihak. Dan tindakan yang wajar bagi pemilik syarikat tersebut lakukan adalah dengan tidak merespon sebarang ancaman atau komen, melainkan jika terdapat gangguan fizikal atau berlakunya gugutan yang mampu mengancam nyawa. Seterusnya, soalan daripada Fahmi, iaitu soalan ke-9. Pada tahun 2014, timbul satu isu berkenaan produk Cadbury yang dipercayai tidak halal dan mempunyai DNA khinzir. Perkara ini telah menyebabkan nama baik syarikat berkenaan telah tercemar di mata rakyat Malaysia. Bincangkan peranan pemegang taruh dalam situasi ini dalam menyelesaikan isu tersebut. Peranan pemegang taruh adalah untuk memastikan bahawa produk tersebut tidak mempunyai bahan-bahan yang meragukan bagi pengguna. Perkara ini perlu dilakukan dahulu supaya isu yang dibangkitkan dapat dipatahkan dengan fakta-fakta yang wujud. Setelah menangani dan memastikan bahawa produk tersebut bebas daripada bahan-bahan yang meragukan, status halal dan sebagainya, pemegang taruh perlu meyakinkan pengguna bahawa tiada bahan-bahan yang berunsurkan babi atau status haram dalam produk tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nama baik syarikat dapat dibersihkan semula dan perlu menaikkan imej syarikat, kerana perkara ini mungkin berlanjutan jika tidak ditangani dengan baik. Soalan yang ke-10 daripada saudara Amir. Dalam menguruskan isu dan krisis komunikasi yang baik dengan baik, setiap organisasi perlulah memastikan bahawa kepercayaan yang dibina menggunakan strategi yang bersesuaian. Berdasarkan pembacaan dan pemahaman anda, jelaskan tingkah laku yang boleh membina kepercayaan, mengurangkan ketakutan dan memperbaiki kredibiliti sebuah organisasi. Tingkah laku yang boleh membina kepercayaan, mengurangkan ketakutan dan memperbaiki kredibiliti sebuah organisasi ialah integriti dan etika kerja. Integriti merupakan satu elemen yang penting dalam kesejahteraan syarikat. Tingkah laku integriti dapat membentuk staf yang mempunyai tingkah laku yang baik dan bebas daripada tingkah laku yang negatif seperti mencuri, vandalisme, memanjangkan waktu rehat tanpa kebenaran dan juga ponten kerja. Kelemahan integriti akan menyumbang kepada keruntuhan nilai moral dan kerosakan dalam sesuatu profesion pekerjaan. Seterusnya, etika kerja pula didefinisikan sebagai prinsip-prinsip bertingkah laku yang mengawal individu serta sebagai satu standard tingkah laku. Keberkesanan prinsip etika dalam melakukan pekerjaan terletak pada individu itu sendiri, kerana tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi, seseorang itu tidak dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki. Soalan yang terakhir daripada Maisarah, iaitu soalan yang ke-11. Krisis yang berlaku dalam organisasi sememangnya boleh memburukkan imej dan reputasi syarikat. Jika pengendalian organisasi terhadap suatu krisis itu baik,
maka syarikat tersebut berjaya mencapai kegemilangannya. Oleh itu, sesebuah organisasi hendaklah mempunyai rancangan awal supaya dapat menangani krisis yang berlaku dan juga membantu dalam proses membuat keputusan. Dan pada pendapat anda, apakah matlamat pengendalian krisis dan apakah kesannya sekiranya tidak dapat mengendalikan krisis dengan baik? Matlamat pengendalian krisis adalah untuk menyelesaikan sesuatu krisis yang berlaku atau yang wujud serta mengatasi kelemahan yang wujud dalam syarikat. Dalam masa yang sama, syarikat juga boleh belajar dan menerapkan pengendalian krisis jika suatu krisis yang sama berulang. Dan kesan jika tidak dapat mengendalikan krisis dengan baik bagi sesebuah syarikat adalah krisis yang wujud akan berlarutan dan memberi kemudaratan dalam perkembangan sesebuah syarikat. Misalnya, krisis kewangan yang dialami oleh sesebuah syarikat. Jika syarikat tersebut tidak mampu menangani atau mengendalikan krisis kewangan dengan baik, maka syarikat itu berpotensi untuk bankrupt. Dan ini merupakan kesan yang paling besar atau teruk untuk sesebuah syarikat.